Saya mula bayangkan macam mana keadaan orang yang tak ada kaki. Tapi saya cuba usaha untuk berdikari. Tak boleh. Walaupun saya ada kaki palsu, saya tak boleh nak berdiri. Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Nurlila Mat Yunus, 50 tahun, seorang ibu kepada 4 orang cahaya mata. 15 tahun lalu, Nurlila diuji Allah Subhanahu Wa Taala apabila didisahkan menghidap kencing manis ketika mengandungkan anak bongsunya. Sejak 5 tahun kebelakangan ini, tahap kesihatannya semakin hari semakin merosot. Saya sebelum ni normal. Seorang tenaga pengajar kanak-kanak istimewa Pekan Kuala Pilah. Berkhidmat selama 20 tahun. Kemudian bila saya dah beransur sakit, saya pindah ke pekerjaan lain sebagai security. Lepas tu bila bertugas selama 12 jam berdiri, kaki saya jadi melecet. Jadi bila pergi berubat, makin lama makin teruk, menyebabkan jari-jari saya dipotong. Dan bila tak boleh buat di klinik swasta, saya doktor refer ke hospital besar. Jadi bila pergi hospital besar, Dr. Chas kena potong kaki sebab kuman dah merebak. Selain penyakit kencing manis, dia juga menghidap penyakit darah tinggi dan buah pinggangnya juga telah rosak. Akibat penyakit kencing manis, kaki kanan Nurlila terpaksa dipotong hingga ke paras lutut. Menerima kenyataan dia telah kehilangan satu anggota badan bukanlah sesuatu yang mudah. Setahun selepas itu, kaki kirinya pula turut tercedera akibat terpijak pencungkil gigi dan dicangkiti kuman. Saya beritahu suami saya, doktor pun cakap dengan suami saya. Dia kata kena potong sebab kuman dah merebak ke betis. Lepas tu suami cakap tak apalah, potonglah sebelum merebak lebih lagi kan. Tu emergency buat. Yang pertama dah potong. Lepas tu setahun lepas tu pada bulan 12, kaki yang kedua ni pula merebak. Dia melecet, ada kulit dia kering dekat jari kelengkeng. Bila kering dia automatik dia jadi hitam juga. Sebab hitam tu jadi merebak, makin lama makin besar. Jadi bila pergi, saya ambil keputusan pergi hospital besar. Bila pergi hospital besar, doktor kata kuman dah naik ke betis. Dia kata kena buat operation. Tapi pada hari kejadian pemotongan, tiba-tiba kuman tu dah naik ke peha. Jadi automatik dia buat setengah peha, potong. Muhammad Amirul Syahariman, 23 tahun, anak ketiga Nurlila. Dia kini menjaga Nurlila dan adik bongsunya, Muhammad Iqbal, 15 tahun. Kedua-dua anak Nurlila ini tinggal bersamanya, manakala 2 orang lagi anaknya telah berumah tangga dan tinggal berasingan. Mula-mula macam terkejut jugalah, kena potong kaki kan. Lepas tu keluarga semua terimalah sebab dah tak boleh buat apa kan. Doktor cakap kena potong juga. Oh tak apalah, mungkin Tuhan dah atur kan. So kita orang semua terima dengan keadaan redha. Ibu time tu ibu mungkin sedih sikit lah sebab
yalah anggota kena potong kan. Sebab benda kita tak minta, benda naik edit. So ibu pun terima. Tahap kesihatan Nurlila semakin hari semakin membimbangkan. Setelah kehilangan kedua-dua kakinya, Nurlila tidak lagi mampu untuk menguruskan diri sendiri. Dia terpaksa bergantung harap kepada bantuan anak-anak. Dia yang dahulunya boleh bekerja dan membuat kuih bagi menambah pendapatan keluarga, kini semuanya tidak lagi mampu dilakukan. Saya mula bayangkan macam mana keadaan orang yang tak ada kaki. Tapi saya cuba usaha untuk berdikari. Tak boleh. Walaupun saya ada kaki palsu, saya tak boleh nak berdiri. Dari situ saya rasa susahnya hidup. Tapi saya kena kuat demi anak-anak dan suami. Di medan derita, wira. Di medan derita. Tanggal 20 Oktober 2022, Nurlila kehilangan suami, Syahariman Sahar. Anak-anak pula kehilangan seorang bapa yang juga tonggak keluarga mereka. Selama 2 tahun, keluarga ini berulang-alik ke hospital bersama-sama bapa mereka. Namun, bapa mereka telah dijemput Ilahi. Sebelum ni saya ikut ayah. Saya ikut ayah kerja tu pun kira saya berdikari lah nak belajar susah macam ayah kan. So saya belajar ikut ayah tukang, ikut dia pergi kerja. Lepas tu selama ni semua ayah buat kan. Tu bila ayah dah tak ada ni, mak sakit pula. So saya kena ambil tanggungjawab ayah. Tanggungjawab ayah tu berat juga orang kata. Tapi saya lelaki kan, saya kena kuat jugalah untuk macam mana ayah rasa susah, saya pun akan rasa susah. Tak sesusah sekarang lah. Dulu ayah ada, bergantung kat ayah. Apa nak kat ayah. Sekarang bila ayah dah tak ada, semua benda nak kena buat sendiri. So saya usaha lebih lah. Macam kerja siang malam. Saya usaha nak dapatkan sesuatu tu, nak kena jaga mak. So saya kena bagi masa lah kat rumah. Lepas tu saya sendiri time kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kini tanggungjawab menjaga keluarga tergalas di bahu Amirul. Tanpa pelajaran yang tinggi, dia perlu mencari rezeki untuk ibu dan adik bongsunya yang masih lagi bersekolah. Setiap hari, Amirul terpaksa melakukan 2 pekerjaan pada sebelah pagi dan malam demi mencari sesuap nasi buat mereka. Kos perubatan ibunya yang tinggi juga perlu ditanggung. Saya pernah kerja siang malam juga sebab nak dapatkan kewangan harian kan. Untuk belanja mak makan, adik sekolah, sampai ke tahap kerja pagi, malam baru jumpa rumah. Saya sebelum saya masuk Korea penghantar barang, saya menjadi penghantar makanan full time jugalah.
untuk mendapatkan kewangan harian. So saya dah dapat kerja kurier penghantar tu. Saya buat malam kurier penghantar pemakanan. Pagi saya bangun, siapkan mak saya pergi hantar dia dialisis. Lepas tu saya balik, saya siap-siap, saya terus pergi kerja. Dalam macam petang tu saya balik je kerja. Saya uruskan mak, mandikan dia, bagi makan semua. Lepas tu kan kalau saya dah settle tu semua, petang saya masuk kerja malam pula untuk cari rezeki lebih kan, untuk tanggung mak, adik sekolah. Dia pun susah juga pekerjaan dia macam tu kan. Tapi pandailah. Bila nak makan ke, bila dia ada duit, dapat sikit-sikit komisen dia tu, dia belilah. Dia tanya nak makan apa. Bila tak ada lah. Saya pun tak nak susahkan dia. Hari demi hari, tahap kesihatan Nurlila semakin menurun. Kini, dia terpaksa memakai lampin pakai buang kerana tidak lagi mampu bergerak sendiri untuk ke tandas. Dia juga perlu bergantung kepada ubat yang dibekalkan hospital bagi penyakit kencing manis dan darah tingginya. Ketidakupayaan saya makin berkurangan. Saya tak boleh duduk lama. Kalau atas wheelchair atau kursi dulu boleh duduk. Sekarang duduk sekejap-sekejap je. Tangan saya ni sekarang saraf ni dah gigil. Kalau sekarang ni dah ada like frozen shoulder. Jadi doktor kata kena exercise. Dia bila sakit, tangan ni terus automatik gerak. Sejuk ke, sakit ke, dia gerak. Saya sebenarnya perlukan orang untuk saya lakukan exercise setiap hari. Bantu saya sebab saya tak boleh buat sendiri. Boleh tu sikit je. Tak boleh buat lebih-lebih penat. Saya duduk sekejap, lepas tu dah penat nak baring. Kadang kalau baring saya okey, saya boleh bangun sendiri dengan cara tarik tali ni. Kalau saya penat sangat, saya tak boleh bangun, kena orang tarik saya. Disebabkan penyakit kencing manis yang kronik, buah pinggang Nurlila telah rosak dan terpaksa menjalani dialisis. Setiap minggu, Nurlila akan menjalani rawatan di Pusat Hemodialisis NSCMH Dialysis Care, Kuala Pilah. Dia bersyukur kerana mendapat bantuan kos rawatan daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Puan Nurlila start hemodialisis dengan kita pada tahun 2019 sehingga kinilah. Dia melakukan dialisis ni sebanyak 3 kali 1 minggu. Puan Nurlila mendapat tajaan daripada MAIS, Baitul Mal lah, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Daripada dulu sehingga sekarang ni nampak keadaannya lebih baik lah, lebih bersemangat daripada dulu, dan nampak ceria lah. Sejak kematian suami hari tu memang dia sikit nampak kemurungan sikit lah, tapi sekarang nampak okey dah. Selalunya pesakit dialisis ni kalau tidak melakukan rutin ni, dialisis ni, dia akan menjadi air yang berlebihan dalam badan dan akan menjadi toksik lah dalam badan dia. Dan ini akan lagi memudaratkan kesihatan dia lah. Sebagai penaja utama rancangan Bersamamu, Wakil Syarikat Faiza Sendian Berhad sentiasa berkunjung dan memberi bantuan kepada keluarga yang terpilih dalam program ini.
pelbagai barangan keluaran syarikat turut sama dibawa. Faiza Sendian Berhad adalah syarikat pengeluar dan pemborong beras berkualiti di Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1982, syarikat ini turut memasarkan pelbagai produk seperti tepung, rempah ratus, bihun, sos cili, kicap dan banyak lagi. Okey Kak, jadi ini adalah antara beras yang ada di syarikat Faiza. Kita ada banyak produk lah. Yang ini beras herba, beras Taj Mahal. Beras ni kira antara beras terbaik yang dikeluarkan oleh syarikat Faiza. Antara sebab dia ialah dia adalah yang paling tinggi sekali kalsium. Banding dengan beras-beras lain, beras ni paling tinggi kalsium. Beras ni penyediaan dia senang aja. Kalau banding dengan beras lain, satu cawan kita pakai 2 cawan air atau 1 cawan setengah. Yang ni satu cawan beras boleh pakai 3 cawan air. Tapi untuk kesihatan terbaiklah. Terutamanya kalau kita pengidap diabetes, kita sarankanlah, bukan kata, tapi kita sarankan. Sebab yang ini dia dapat recognition daripada institute, daripada National Diabetes Institute lah, daripada NADI. Dia pun recognize lah beras ni antara yang terbaik lah. Okay, antara yang terbaru, produk Faiza yang ada ialah sos tomato dan sos cili. Dua-dua ni sangat sedap Kak. Memang sangat sedap. Produk halal Bumi Putera Melayu dan kita sangat suggest untuk akak cuba. Okey, Puan Nur Lila, ini adalah sumbangan daripada syarikat Faiza dan kita telah pun sebanyak RM2,000 lah. Kita dah bank in pun kepada Puan melalui bank. Jadi kita dah bagi slip dia sekali. Sama-sama. Nur Lila mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM500 sebulan. Namun ia tidak mencukupi bagi membeli barangan keperluan perubatan Nur Lila. Dia berharap ada insan yang sudi menghulurkan bantuan kepadanya. Saya perlukan wang dapur dengan bantuan keuangan untuk perbelanjaan sekolah, pembelian barang dapur. Tilam ni ada spring, jadi sakit badan saya. Saya nak menentang, mengereng pun sakit. Jadi tulang rusuk saya sakit, punggung saya sakit. Tertekan dengan besi spring kan. Mula-mula dulu okey sebab dia tebal lagi. Lama-kelamaan setiap hari guna tak beralih. Jadi macam duduk lama sikit pun dah terasa sakit. Jadi saya mintalah bantuan jasa baik pihak-pihak berkenaan dapat bantu saya. Saya berharap pada yang tengok sesi bersama saya ni, sama TV3 ni, dapatlah mendoakan saya supaya sihat. Walaupun tak berjalan tapi sihat walafiat. Boleh macam sedia kala. Lepas tu dapat bantu saya sebersikit untuk menyara hidup saya. Sebab saya ni tak ada suami. Kalau ada suami saya tak susahkan orang. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki untuk keluarga ini, boleh layari Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Terus hulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.